الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Firman Allah Subhanahu wa taala Allahumma salli Muhammad Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir Hanya saja Allah mengharamkan kepada kamu al-maitata bangkai waddama darah wa lahmal khinzir daging khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah dan apa sahaja yang disembelih bukan kerana Allah faman ittara ghairu baghin wala 'adin fala ithma alaih tetapi siapa yang terpaksa ghairu baghin dalam keadaan tidak menyukai wala 'adin dan tidak melampaui batas fala ithma alaih maka tidak menjadi kesalahan dosa kepadanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu bersifat dengan pengampun, bersifat dengan penyayang. Qala innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ayat yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala menyebut sallallahu Muhammad tentang yang Allah haramkan kepada manusia ialah maitah, yaitu bangkai. Waddama, begitu juga yang Allah haramkan ialah darah. Walahmal khinzir, begitu juga yang Allah haramkan ialah daging khinzir. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa sahaja yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad. Dalam ayat yang sebelum ini Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam ayat yang sebelum ini sallallahu Muhammad Tuhan sebut tentang arahannya untuk orang beriman makan yang baik-baik dari rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka, dan Tuhan suruh bersyukur di atas nikmat yang Ia bagi. In kuntum iyyahu ta'budun, seandainya mereka benar-benar menyembah dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas Tuhan suruh makan yang baik-baik, Tuhan sebut benda yang diharamkan oleh Dia. Yang Allah haramkan ialah maitah. Maitah masalah Sayyidina Muhammad ialah maitah ialah bangkai. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, bangkai ialah setiap yang masalah Sayyidina Muhammad yang
disembelih setiap binatang yang mati tanpa disembelih. Taib masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Setiap binatang yang mati tanpa disembelih. Masalah Sayyidina Muhammad. Itu makna bangkai. Begitu juga masalah Sayyidina Muhammad, binatang yang mati tanpa sembelihan yang diperakui oleh syarak pun nama bangkai juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Yang disembelih, sembelih juga, tapi tidak disembelih dengan kaedah yang diperakukan oleh syarak pun nama bangkai. Taib masalah Sayyidina Muhammad. Jadi perkara yang Tuhan haramkan ini, masalah Sayyidina Muhammad, sepastinya dia ada mudarat dan resiko. Dia ada mudarat, resiko yang besar kepada orang yang makan. Betul yang Allah haramkan. Kaedahnya masalah Sayyidina Muhammad, binatang bila disembelih masalah Sayyidina Muhammad, jadi darah yang mengalir dalam binatang tersebut masalah Sayyidina Muhammad, pergerakan darah dalam binatang yang disembelih itu masalah Sayyidina Muhammad ialah pergerakan fitrah. Ialah pergerakan fitrah yang memberi kesan masalah Sayyidina Muhammad kepada daging binatang. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kita tengok daripada kaedah yang disuruh oleh syarak masalah Sayyidina Muhammad, yang pertama, binatang ni kalau nak disembelih, dipertajamkan pisau. Dipertajamkan pisau. Bila binatang dipertajamkan pisau, jadi masalah Sayyidina Muhammad, maka berlakulah dengan mudah sembelihan terhadap binatang. Taib masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau masalah Sayyidina Muhammad, macam kita kata no, binatang ni pun dia ada perasaan. Dia ada perasaan masalah Sayyidina Muhammad, bagaimana kemahuan dia terhadap perkara yang dikehendaki oleh syarak. Masalah Sayyidina Muhammad. Barangkali dapat kita perhati binatang-binatang yang disembelih masalah Sayyidina Muhammad di tempat kita dengan binatang yang disembelih di tempat yang masalah Sayyidina Muhammad lebih baik daripada kita. Bagi contoh di Mekah dan juga di Madinah. Binatang kita kot ni nak perban binatang sehari dua lagi ni, sekampung pakat nak perbah-bah lembu. Betul tak? Kot kita kalau tengok di Mekah no, Arab buat seorang dua. Arab buat seorang. Di Mesir pun subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, kita pun tak tahu adakah apakah punca masalah Sayyidina Muhammad yang menjadikan kelainan binatang kita kot ni dengan binatang hak belah sana. Di Mesir kita pernah tengok masalah Sayyidina Muhammad di Mesir. Orang Arab sendiri nak sembelih lembu ni dua orang. Depa duk ada cara-cara depa tu masalah Sayyidina Muhammad. Agar binatang tu kali dia tolak binatang tu. Dia tolak binatang tu rubah, mungkin riang Arab pun kuat sikit. Dia tolak binatang tu rubah. Khabat naik seorang binatang tu, seorang lagi tu pelekoh binatang tu, boleh. Mudah Tapi adalah selalu sesuatu lucu jugalah masalah Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah sembelih, kawan tu duduk atas. Tengah-tengah sembelih, binatang tu bangkit. Jadi, tapi nak habang kata masalah Sayyidina Muhammad, kalau di Mekah no, orang duk buat dam, sembelih dam apa semua dan sebagainya, binatang sana macam nyerah diri untuk disembelih. Baik. Jadi binatang ni pun tahu masalah Sayyidina Muhammad. Binatang ni pun tahu dia ni Tuhan cipta dia untuk dibuat ataupun menjadi wasilah ibadah kepada hamba-hamba Allah. Dia tahu soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila disembelih itu, dia disembelih, dia seperti merelakan diri dia untuk dibuat sembelihan terhadap dia. Baik. Jadi semua tu mempengaruhi unsur-unsur dalaman dia, uratnya, dagingnya dan sebagainya masalah Sayyidina Muhammad. No? Lepas tu kaedah kita pula, cara orang nak sembelih ni, cara pegang pisau tu macam mana?
Cara pegang pisau tu macam mana masalah sini untuk bagi daging tu lembut. Taib. Jadi maknanya kaedah sembelihan tu Nabi kata fa idza zabahtum fa ahsin az-zibhah. Bila mana kamu menyembelih, perelokkan sembelihan. Bila kamu masalah Sayyidina Muhammad nak menyembelih, maka perelokkan sembelihan. Di antara cara memperelokkan sembelihan, di antaranya sembelih binatang itu menggunakan pisau yang tajam. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pisau yang tajam tu, salli ala sayyidina Muhammad, nak asah pisau tu tak boleh, hukumnya makruh kita mengasah pisau di hadapan binatang. Sekalipun kita tu salli ala nak sembelih binatang, kita kiliak pisau depan dia. Syarat tak syarat? Syarat kita tu prihatin, makruh hukumnya. Pasal apa? Binatang pun ada perasaan. Ya, sekalipun dia tu nak ditumbangkan untuk korban, ya, masalah saya nama. Tapi macam mana kalau pisau tu di asal depan dia? Mana kita tu tak ada ihsan. Taib. Tak ada ihsan. Taib. Sudah tentu dia takut. Mangkali takut. Takut tu akan mempengaruhi akan mempengaruhi dalaman dia dan memberi kesan kepada daging. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, sekalipun binatang tu nak disembelih, pisau tak tengok lagi, hanya bagi nampak pisau. Begitu. Jadi sehinggalah bila ditumbangkan sallallahu Sayyidina Muhammad, barulah dikeluarkan pisau, disembelih. Taib. Jadi bila mana perbuatan tu betul dengan syarak, sallallahu Sayyidina Muhammad, darahnya keluar tu dengan fitrah. Taib. Tapi kalau sebaliknya masalah Sayyidina Muhammad, sebaliknya, taib, bila darah tu tidak mengalir dengan fitrah, jadi kesan pada daging itu akan beri mudarat kepada orang yang makan. Taib. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang kita sembelih juga. Tapi kata-kata tu, yang sembelih tu Cina tu, kita pun rojok Cina tu, betul kayu sembelih? Ya, kita sembelih dah, betul. Itu haji ajak kita sembelih. Cina sekalipun haji mana ajak dia sembelih, tak menepati kaedah syarak sebab kapiak. Tara orang perempuan menyembelih binatang pun hukumnya makruh. Macam mana kalau Sayyidina Sayyidina Muhammad kok saridoa ni, kok ada muslimat mana kau nak perbah lembu nak sembelih, yang nak korban saridoa ni kan, pakai dengan kemah berkami dengan gaya sungguh lah, hari tak pakai kain lah, hari tu pakai seluar, hari tu pasal nak sembelih. Baik, tara orang perempuan tu pun nak sembelih hukumnya makruh. Macam mana orang kapiak? Baik, so tentu Sayyidina Sayyidina Muhammad dia memberi kesan pada binatang. Pasal apa orang perempuan agak-agak bukan tepat. Pasal apa orang perempuan hukumnya makruh sembelih binatang? Takut dia kesian. Betul tak tahu, minta maaf. Takut dia sembelih dia kesiannya. Kan? Jadi semua tu mempengaruhi. Mana kita tu nak sembelih binatang tu, orang nak sembelih dari dalam tu sudah ada dari dalamnya. Sebab semua Islam ni dia bermula dengan hati, mula dengan niat. Sayyidina Muhammad. Taib. Bila orang nak sembelih tu, Sayyidina Muhammad, mula dengan hati dia. Taib. Cara nak tak tu pegang pisau macam mana, bismillah, dengan penuh ketenangan. Semua tu memberi kesan pada binatang. Taib. Dengan menyebut nama Allah, bismillah, ya Allahu Akbar, semua tu memberi kesan pada binatang. Jadi sebab itu bila mana Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad mengharamkan bangkai, maka risikonya besar kepada orang makan, iaitu makan itu akan menyebabkan orang yang makan makanan bangkai itu, menyebabkan orang yang makan itu akan ditimpa dengan kemudaratan. Baik. Qala waddama binatang tuan, subhanallah, Sayyidina Muhammad, hak kita makan. Dia makanan ni memang diambil peduli oleh syarak, sebab dia mempengaruhi diri orang makan.
Orang Arab pasal apa? Pasal apa orang Arab tu kasar? Sebab orang Arab ni rajin makan daging. Rajin makan daging. Tu menyebabkan mereka kasar, maka lebih kasar daripada kita. Maksudnya Sayyidina Muhammad. Daging ni dia panggil Sayyidul Udum, pengulu segala lauk. Pengulu segala lauk ni disunatkan makan 40 hari sekali. 40 hari sekali. Jadi orang yang makan Maksudnya Sayyidina Muhammad daging setiap hari, jadi hatinya lebih keras. Lebih keras. Jadi semua tu mempengaruhi syarak kita, mempengaruhi diri kita. Maksudnya Sayyidina Muhammad. Taib. Bangkali kata-kata hari ni, kita heran hari ni 40 hari tak larat dah. Pasal apa? Sebab makanan. Makanan mempengaruhi kita. Semua racun. Daripada beras yang kita macam hak kita makan tu racun, sayur hak kita makan tu racun, semua racun. Menyebabkan tu katakan makanan ni Maksudnya Sayyidina Muhammad memang mempengaruhi kita. Baik. Jadi sebab itu Maksudnya Sayyidina Muhammad setiap perkara yang diharamkan oleh syarak memang risikonya besar kepada kemudaratan badan kita. Qala waddama, yang kedua darah. Darah Maksudnya Sayyidina Muhammad, darah syarak kita tak bagi. Jadi kalau maitata tu jenis makan, dam tu jenis apa? Jenis minuman. Jadi kalau orang nak minum darah misalnya, darah tu diharamkan syarak untuk diminum. Maksudnya Sayyidina Muhammad, hukumnya najis. Maitah bangkai hukumnya najis, darah pun hukumnya najis. Maksudnya Sayyidina Muhammad diharamkan oleh syarak. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cumanya dalam satu hadis Nabi sebut, uhilla lakum maitatani wa damani as-samaka wal jarada wal kabida wal tihal. Nabi sebut dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai Salah Sayyidina Muhammad dan dua jenis darah. Dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah, iaitu yang pertama as-samaka wal jarad, jenis bangkai yang syarak kita izin ialah Salah Sayyidina Muhammad ialah ikan dan juga belalang. Belalang tu hukumnya boleh makan tu. Cuma kita ni tak tahulah. Orang buat macam mana belalang? Orang goreng ke? Bakar belalang. Salah Sayyidina Muhammad. Goreng pun boleh, bakar pun boleh. Depa kata rasa kalau makan belalang rasa macam udang. Jadi kita ni pelik lah sikit. Tapi syarak kita bagi. Taib Salah Sayyidina Muhammad. Kemudian yang syarak bagi juga yang diizinkan oleh syarak untuk dimakan Salah Sayyidina Muhammad ialah al-kabida wal tihal, hati dan limpa. Hati dan limpa. Taib. Itu jenis darah Salah Sayyidina Muhammad. Tapi hati ni hati binatang, hak merah tu. Hak tu kita kata hati. Hak ni jantung ni. Hak hati. Hak hati tu al-Salah Sayyidina Muhammad. Taib. Bagi orang yang belajar tidak digalakkan untuk makan. Orang nak jenis mengapai-mengapai ni Salah Sayyidina Muhammad tak digalakkan untuk makan hati. Taib. Qala di budak-budak anak-anak kita yang mengaji tu jangan ajak makan hati. Tapi kalau kecil tak makan, besar asuk pun dia tak suka makan. Taib. Jadi hati itu memberi kesan kepada hafalan dan ingatan bagi anak-anak yang nak menghafaz. Qala Salah Sayyidina Muhammad walahmal khinzir. Taib. Walahmal khinzir Salah Sayyidina Muhammad. Walahmal khinzir, daging khinzir. Daging khinzir. Tuhan cipta khinzir ni Salah Sayyidina Muhammad. Kira-kiranya tak ada satu pun barangkali di khinzir ni Salah Sayyidina Muhammad yang kita kata tak boleh guna. Boleh guna semua sampai ke lemak-lemak dia. Boleh guna semua. Salah Sayyidina Muhammad. Taib. Tapi Tuhan haramkan. Segi boleh guna belaka. Tapi Tuhan haramkan. Taib. Pasal apa? Sebab Tuhan nak uji tengok siapa yang amal paling baik. Salah Sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama. Khinzir ni kesan orang makan sangat memberi mudarat. Sangat memberi mudarat. Walaupun ada
Nafak mana contohnya kata-kata macam makanan. Makanan ni kalau dicampur dengan lemak dia, lemak khinzir ni tahan. Tahan, tapi mudarat. Tahan tapi mudarat. Sallallahu alaihi wasallam. Mudarat macam mana? Syarak kita ni sallallahu alaihi wasallam yang diperhatikan oleh syarak ialah kesan makan sesuatu terhadap perangai yang akan tumbuh daripada seseorang. Taib sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang makan khinzir, apa perangai yang keluar daripada orang makan khinzir ni? Dia tidak ada perasaan cemburu. Tak ada perasaan cemburu. Sebab khinzir ni daripada orang dah buat kajian eksperimen sallallahu alaihi wasallam, memang tak cemburu. Oh, masuk dia dan bini dia, dan buat masuk dia dan bini dia dalam satu kandang. Oh, masuk hak jantan sekok lagi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bini dia ni diperlakukan oleh jantan tu, dia tengok tak ada cemburu. Ini khinzir. Tetapi tuan-tuan, berbeza dengan kera. Kera tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kalau dua ekor kera ni, kera jantan, kera betina, laki bini, sallallahu alaihi wasallam, laki bini, duduk tidur dua orang depa pula, dua ekor depa. Kera ni duduk tidur dua ekor depa. Seekor kera ni dia bangkit bercengkarama dengan kera jantan lain. Tak masalah. Dia tu berselingkuh dengan kera jantan yang lain. Pernah berlaku dalam cerita sejarah kera ni. Kera yang tahu kata hak betina ni buat lebih kurang, lepas rejan dengan batu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi subhanallah, berbeza dengan khinzir ni. Sallallahu alaihi wasallam. Khinzir tak ada perasaan cemburu. Cuba tengok orang putih, cuba tengok Cina tu pakai seluar pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Cina tu perempuan pakai seluar pendek. Laki mana tengok paha bini dia pun dia tak rasa apa. Tak apa. Orang putih sallallahu alaihi wasallam, dia bawa bini dia. Jumpa kawan bawa bini juga. Dia cium bini kawan dia cium bini dia, tak rasa apa pun. Sebab siapa? Sebab tak ada cemburu. Orang Islam ni sallallahu alaihi wasallam, kita dengan isteri berhenti kedai makan, duduk makan. Masuk sallallahu alaihi wasallam satu orang, salam dengan kita, lepas tu duduk tengok bini kita. Jadi macam mana? Apa tengok bini ku ni? Pasal apa? Sebab tak makan khinzir, cemburu. Jadi semua hak Tuhan tak bagi ni memang mudarat. Itu di antara kajian para ulama pasal apa mudaratnya khinzir. Sallallahu alaihi wasallam. Qala wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan Tuhan haramkan juga setiap yang disembelih bukan kerana Allah. Sembelih juga tapi bukan kerana Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sembelih juga tapi bukan kerana Allah. Baik. Maksudnya dia sembelih untuk jadi bahan ataupun alat penyembahan kepada berhala contohnya. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Macam contohlah dulu-dulu lah tak ada lah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Orang ni kalau nak lalu di mana-mana pokok lepas kata keras apa semua ni tok ni anak cucu nak lalu nak minta maaf nak, sampai berlaku penyembelihan terhadap penunggu, sembelih terhadap penunggu. Sallallahu alaihi wasallam tu dia panggil wa ma uhilla bihi li ghairillah. Baik. Wala bagaimanapun, faman ittara ghaira baghin. Baik. Siapa yang terpaksa ghaira baghin, maknanya dia bukan suka makan, bukan teringin makan. Ghaira baghin, dia terpaksa untuk makan. Wala adin, dan dia pula tidak melampau batas makan tu.
fala isma alai, tidak menjadi kesalahan dan dosa kepada dia. Baik, dalam satu hadis Nabi kita sebut masalah Sayyidina Muhammad, al halal ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma ufiya anhu. Nabi sebut halal, yang halal ialah apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran. Haram ialah apa yang Allah haramkan dalam kitab dia. Tapi apa yang Tuhan tak sebut, masalah Sayyidina Muhammad, fahuwa mimma ufiya anhu. Masalah Sayyidina Muhammad itu perkara yang dimaafkan oleh syarak. Baik. Macam mana binatang yang dalam Quran tak sebut? Boleh tak boleh? Halal kata halal ataupun tidak? Kata ulama, kata para ulama, binatang tu masalah Sayyidina Muhammad dibawa ke orang Arab. Dia bagi dia syahwat dia okey lah. Kalau Arab pun geli tak ada makan, Arab pun tak mau makan. Jadi maknanya itulah yang dikatakan fitrah. Dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada. Masalah Sayyidina Muhammad. Hadis pun kita tak mendengar Nabi boleh makan tak boleh makan. Binatang ni tanya orang Arab, hang mau makan tak binatang ni? Dia kata ish tak boleh pi, kata dia. Maknanya kalau dia tak teringin, dia tak boleh makan, maknanya benar tu dia sudah scan. Fitrahnya memang tak boleh makan. Dan Islam ni Tuhan buat fitrahnya sesuai dengan orang Arab. Fitrah Islam sesuai dengan orang Arab. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang Arab no, cakapan bahasa Arab ni sedap. Soalan Sayyidina Muhammad. Bahasa Arab tu bahasanya sedap. Bahasanya bahasa suci. Bahasanya bahasa betul. Masalah Sayyidina Muhammad. Bahasa kita ni, bahasa kita tak betul. Bahasa siapa pun tak betul. Lagi-lagi orang putih lagi tak betul. Orang Arab seperti saya dah sebut dah, masalah Sayyidina Muhammad, macam mana dihija macam tu bunyi. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Orang putih dah, orang putih hija macam ni, bunyi macam lain. Kan? CUT bunyi cut, dia kata cut. CAT cat, sebenarnya cat. Tak betul. Kita ni hija ULAR, kita kata ulang. Orang Kuala Lumpur kata ular. Betul ya? Betul tak bahasa itu? Tak betul. Jadi bahasa masalah Sayyidina Muhammad, bahasa ni yang paling betul bahasa Arab. Lepas tu pakaian yang dipakai oleh orang Arab, itulah pakaian yang paling berakhlak. Masalah Sayyidina Muhammad yang paling berakhlak. Masalah Sayyidina Muhammad. Maknanya yang orang Arab pakai macam kita pakai tudung tu, pakaian paling berakhlak. Jadi Tuhan ambil, Tuhan cipta bangsa tu dengan budayanya, dengan akhlaknya. Baik, menjadi peradaban kepada agama, peradaban pada Islam tu sendiri. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Sehingga dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun di kalangan bangsa Arab. Jadi ambil bangsa tu masalah Muhammad, jadi semua tu taib dikonvert jadi agama kita. Taib sampai makan tak tahu halal lah pun tidak. Tanya orang Arab, halal hang gamak makan tak? Gamak. Kalau Arab gamak makan, maka hukumnya halal. Masalah senang begitu. Qala faman yutturra ghayra baghin. Taib masalah Sayyidina Muhammad. Maka siapa yang terpaksa makan, tentu masuk dalam hutan. Kemarin ni subhanallah, salah seorang daripada sahabat saya yang masuk dalam Sabak muka depan Betaharian tu, yang korban lemah di Tasik Pedu tu, saya merenung selepas tengok Sabak. Mereka buat perkemahan di Tasik Pedu. Cerita dia masalah Sayyidina Muhammad.
budak-budak ni, dua orang duk main tepi tasik ya pun cangkak ya. Tapi Tuhan nak buat sebab mati ni main angin. Main angin tak pernah main angin bentuk ombak, bawa lepas ke tengah tasik 150 meter ke tengah tasik, jauh. Kawan saya Karim ni, masalah Sina Ahmad, duduk atas rakit rakit hak buatan tengah tasik tu. Bila tengok budak ni angin bawa kapal-kapal tu, riuh rendah tu, dia terjun untuk menyelamatkan mereka. Dia pun hilang. Subhanallah. Kita kata, kalau kita kata, ish, macam mana dia tu pandai berenang tu. Tuan-tuan, seorang pun tak kata malaikat mu ambil. Semua bakal kata ombak lah, angin lah, apalah. Subhanallah, masalah Sayyidina. Dia tu kalau tak terjun tak apa tak? Tak apa. Pasal apa terjun? Sebab malaikat duk tunggu layak. Macam tu kono. Malaikat duk tunggu. Kita kata pandai berenang tu. Macam mana boleh mati? Tu orang tak mengaji kono. Maknanya, tengoklah, pernah satu masa satu orang mengaji dekat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kira mengaji ni kira macam ni lah, duduk ni tanah syaduk ni. Nabi Sulaiman yang duduk main mengaji kat dia juga ialah malaikat maut. Malaikat maut duduk sebelah Nabi Allah Sulaiman. Cuma ada orang nampak, cuma orang tak nampak kata malaikat hak duduk mengaji ni duduk belah ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang katakan malaikat maut ni, sallallahu alaihi Muhammad no, malaikat ni ada yang Tuhan bagi nampak, ada yang Tuhan tak bagi nampak. Orang hak duduk sebelah hak mengaji depan Nabi Allah Sulaiman ni nampak malaikat hak duduk sebelah ni. Malaikat ni dia duduk macam malam-malam macam ni, barangkali duduk tengok orang ngaji duduk depan ni. Tiba-tiba subhanallah masalah senawat dia kalih-kalih kat kawan ni, dia tak berjik-jik mata, dia tengok macam tu. Kawan ni pun malaikat tengok tuan-tuan. Walaupun dia dah merupa sebagai manusia, tapi oleh kerana dia tu malaikat, kawan tu je ketak. Kalau sejam lah, kalau 2 jam dia tengok macam tu. 2 jam habis mengaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis mengaji, malaikat tu pun keluar, kawan tu mai pada Nabi Allah Sulaiman. Namai, ya Allah Nabi Allah, siapa dia yang sebelah aku tu? Siapa sebelah hang tu wahai Nabi Sulaiman? Sebelah aku. Hang nampak ke? Nampak malaikat maut. Allah, malaikat maut. Awak nak di macam mana? Tak tahu. Nak mati dapat saya ni wahai Nabi Sulaiman. Wallahu alam, tak tahu. Boleh tak Nabi Sulaiman tolong hantar saya tempat paling jauh sekali? Boleh, tak ada masalah. Jadi akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, orang ni Nabi Sulaiman bekalkan macam tola macam ni lah, terbesar sikit lah. Salah Sayyidina Muhammad. Taib, duduk atas jadah tu, hantar mana? Hantar pergi India. Daripada Palestin hantar pergi India, cuba tengok peta jauh. Taib, kau ni nak lari daripada ni malaikat ni, terbang sikit mana jauh tu. Gaya nak turun, tengok malaikat dia tunggu itu. Masya-Allah. Turun ambil selalu nyawa dia. Bila malaikat maut balik Nabi Allah Sulaiman sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Sulaiman tanya, hari tu ni pasal apa yang hang tengok kawan tu sampai tara tu? Kata malaikat maut, dia ni sagi ni, dia nak mati dulu di India ni. Aku heran macam mana boleh duduk di sini lagi. Tu malaikat heran rupanya. Dia nak mati mudah. Dia mati di India. Tu mati. Pasal apa Karim mati? Pasal apa Karim tu terjun untuk mati? Agak-agak lepa ni hak Kelah di Tasik Pedu ni.
Kalau tahu nak pergi kelah syok, nak buat perkemahan. Seronok apa semua. Kalau tahu lah dua anaknya kafir mati, agak-agak mak nak bagi pi ah. Depa nak pi ah. Siapa buat tak pi? Tapi semua tu pasal apa pi? Sebab nak mati. Taib, sallallahu alaihi Muhammad. Macam kita kata no, sallallahu alaihi Muhammad. Tu had kapal terbang hak belah apa ni apa nama Amerika tu, Pentagon lagi satu tu hak dua tu, PWTC. Kapal terbang tu kita tempat ada di belah tu, kita kata ya Allah terajisnya pi belah bangunan tu masalah senamat, kita kata terajisnya. Pasal kita tengok zahir. Barangkali subhanallah malaikat cabut nyawa sebelum belaga lagi. Sebelum masuk dalam bangunan tu malaikat cabut nyawa dah. Masalah senamat Muhammad. Barangkali. Taib. Malaikat maut ni waktu Tuhan nak bagi kerja kat dia, cabut nyawa ni, dia sedih sangat. Dia kata, Tuhan kalau macam ni Tuhan, semua orang benci kat aku. Kalau mati malaikat maut. Kata Allah, aku akan buat semua orang mati tu sebab. Akhir sampai hari ni tak ada seorang pun kata malaikat maut tu. Semua kata accident, semua kata sebab. Taib. Itulah yang dikatakan masalah Sayyidina Muhammad, aturan dan kehendak Tuhan. Famanitturra, ni kalau orang ni dia mudarat, masuk dalam hutan. Masalah Sayyidina Muhammad tak ada makanan. Kalau tak makan dia mesti mati. Tengok lintas depan dia khinzir. Masalah Sayyidina Muhammad. Tengok depan dia khinzir ataupun apa saja masalah Sayyidina Muhammad yang diharamkan syarak untuk makan. Baik. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, dia ni wajib makan yang diharamkan oleh Allah daripada membiarkan dia tu mati tanpa makan. Baik. Famanitturra, siapa yang terpaksa makan, ghaira baghin, bukan dia teringin, bukan dia nak, tapi oleh kerana soalan Sayyidina syarak kata dia kena makan, kalau tak makan hukumnya haram, dia mati dalam keadaan berdosa. Kalau dia mati tanpa makan dia berdosa. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi dia pun makan. Wala adin, dan tidak melampau. Tak melampau tu macam mana? Syarak tak bagi makan. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila mudarat syarak bagi makan, dia kata ni bukan mudah nak jumpa ni. Dah jumpa dah ni, makan banyak sikit. Tak boleh. Wala adin, jangan melampau. Wala adin. Kata ulama, makan ni 3 suap ya. 3 suap ni masalah Sayyidina Ahmad sudah memberi kesan kepada dalaman kita, kepada kilang dalam perut kita ni, untuk proses dan menimbulkan kekuatan pada kita untuk gerak, untuk menimbulkan ataupun bagi cas balik kekuatan dalam diri kita. Kata ulama 3 suap saja, tak boleh lebih. Baik. Tapi kalau di antara dua, hak ni bangkai, hak ni roti. Roti tak tahu hak siapa. Soalan Sayyidina Ahmad. Roti tak tahu hak siapa. Tengok-tengok nasi lemak dalam hutan, tak tahu hak siapa. Tengok-tengok roti canai, roti telur dalam hutan. Tu dia macam mana ni? Baik. Waktu tu tuan-tuan subhanallah, nak makan bangkai ke, ni hak roti telur. Soalan Sayyidina Ahmad. Tengok-tengok roti telur. Tengok martabak, restoran. Masya Allah. Kita cium-cium, tengok-tengok, macam baru ni, macam mana duk tahu ni. Baik. Nak makan nak mana? Ni hak ni tak ada tuan. Hak ni hukumnya haram makan. Kata ulama, makan hak tak ada tuan ni. Makan hak tak ada tuan ni. Baik. Tak boleh makan ni hak haram ni. Bangkai tak boleh makan, khinzir tak boleh makan. Ni Salah Sayyidina Muhammad. Itu syarak kita. Baik. Di sana tuan-tuan, kalau kita mengaji dia ada hukum, dia panggil hukum luqatah. Luqatah ni setiap benda hak jatuh ke jalan. Benda hak jatuh ke jalan tu.
Kalau benda jatuh handphone Samsung jatuh kat jalan, nak ambil boleh tak? Nak ambil boleh, tapi kena wak-wak. Kena wak-wak setahun. Jatuh depan tu, saudara senang. Setiap Jumaat kena tunggu, kena tunggu di pintu masjid. Siapa ada hilang handphone Samsung? Siapa ada hilang handphone Samsung? Baik. Minggu depan wak lagi. Minggu depan wak lagi, sampai setahun tak ada orang mengaku baru boleh ambil. Baik tak ambil no. Tu kalau nak miliki tu. Nak miliki. Baik. Kalau jatuh kat jalan. Jatuh apa? Pen. Pen tu harga apa dik? Harga apa dik pen? 8 kupang. Pen harga 8 kupang. Jatuh kat jalan. Boleh ambil tak boleh ambil? Hukum macam ni lah. Kalau jatuh 8 kupang tu, pen 8 kupang, kawan hak jatuh pen tu, dia tak, mana pen aku ni, ya Allah. Isai pen ni 8 kupang. Berapa 8 kupang? Saya nak pen hak 8 kupang ni, kawan tu tidur berhari-hari lah tu ingat pen dia. Sampai seminggu tu, pen 8 kupang jatuh. Ada tak? Tak kan? Kalau tu boleh ambil. Kalau benar jatuh tu, kalau pen pakai harga apa? RM40, RM80. Kalau pen harga mahal tu, sampai kawan tu bila pen tu hak jatuh tu, dia teringat berhari-hari. Sayang pen aku. Benda tu mana berharga? Berharga tak boleh ambil. Berharga tak boleh ambil. Kalau benar tu pada iktibar kita tak berharga, hak tu boleh ambil. Tapi ajak anak-anak kita jangan biasa ambil orang. Jatuh kat jalan 2 kupang. 2 kupang boleh ambil. Sekupang boleh ambil. Soalan selamat sebab tak berharga sangat. Jatuh 2 kupang orang tak heran je pun. Tapi kalau jatuh RM20, orang dah kira dah. 2 kupang tu boleh ambil. Tapi jangan biasakan anak-anak kita ambil benda yang sekalipun boleh ambil. Soalan selamat. Baik. Hari tu hari Jumaat. Balik pada mayang masjid subuh, sujud sejadah, sampai depan rumah tengok lompang. Ada lompang peluk sekaya, boleh ambil tak boleh ambil? Baik. Boleh ambil, makan. Hak tu tak payah wak-wak di masjid. Dapat tengok lompang, Allah lompang, aku memang teringin lompang, makan tu Tapi dengan syarat. Kalau sagi soalan Sayyidina Muhammad ni hati kita ni, dengan syarat aku kalau sagi siapa-siapa mai tanya lompang ada jatuh tak ni ya? Ada, saya makan. Jadi dia tu nak bayar balik. Boleh makan. Syaratnya jatuh tu kalau siapa mai aku bayar balik. Dia makan. Taib, tu syarat kita. Jadi kalau dalam hutan contohnya ada hak ni hak orang. Hak ni khinzir. Taib, tak boleh makan khinzir, makan hak orang, barang yang tanpa tuan tadi. Itu kaedah syarak. Tapi kalau makan yang haram ni apa hukumnya? Fala isma alaih, tidak menjadi kesalahan dosa kepada dia. Innallaha ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Innallaha ghafurur rahim, sifat Allah tu ghafur, maha pengampun, rahim tu maha penyayang. Baik. Ghafur sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Tuhan Ghafur, Tuhan Maha Pengampun bagi apa yang kita terpaksa makan yang haram. Kita terpaksa makan yang haram, Tuhan ampunkan. Ghafur, Tuhan Maha Pengampun. Baik. Rahim. Rahim ni fenomena rahim tak mana? Fenomena rahim ni bila benar-benar tu haram, tapi bila mana terpaksa dengan sifat rahim Allah, kata Allah, makanlah. Itu sifat penyayang Tuhan, pengasih Tuhan pada hamba dia. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kita faham soalan Sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang terpaksa dia tak makan dan dia tak minum, soalan Sayyidina Muhammad, kemudian dia mati, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Taib, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu, makan bangkai ketika kita terpaksa
Hatu bukan rukhsah, hatu ialah azimah. Taib, hatu bukan satu keringanan, tapi azimah, satu kemestian. Qala innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim